Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan juga solat fardu isya ini secara berjemaah. Sama-sama dapat kita duduk beriktikaf di dalam rumah Allah, sama-sama dapat kita insya-Allah berada dalam kuliah maghrib tazkirah pada malam ini. Insya-Allah malam ni tuan-tuan, saya akan buat 2 sesi kuliah tazkirah pada malam ini. Sebab maghrib kuliah untuk tuan-tuan, kemudian lepas isyak ada satu surau di Selangor, dia minta juga. Tapi lepas isyak patut buat sekali lah. Dia kata mereka nak balik masjid baru nak dengar 9 suku. Kan? Jadi terserah kepada tuan-tuan yang berkelapangan. Saya nak buat live di sini jugalah lebih kurang, kan? Supaya dapat manfaat. Orang Selangor pun dapat, orang sini pun dapat, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita doakan kepada Allah supaya majlis ilmu kita akan diberkati, dirahmati dan juga diridai oleh Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah, Allah bagi kepada kita pahala, Allah ampunkan dosa, dan Allah bagi taufik hidayah sehingga kita mudah faham, mudah ingat, mudah beramal, dan dapat kita gunakan ilmu ini untuk pandu kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni, tajuk kita muhasabah umur. Muhasabah umur. Pasal apa saya ajak muhasabah umur? Kita duduk akhir tahun dah. Hari ni 26 hari bulan 12. Tuan-tuan, saya suka cerita bab muhasabah di akhir tahun ni pasal kita ni banyak jenis balik. Kita tahu tuan-tuan, tiap-tiap hari dia berubah tarikh, tiap-tiap bulan berubah tarikh. Kita tahu, tapi kita terlupa satu hakikat. Berubahnya tarikh ni menunjukkan kita dekat dengan kematian. Berubahnya tahun, maknanya kita setahun lagi dekat dengan tarikh kematian ni. Jarang kita duk sembang tentang tarikh expired kita, tuan-tuan. Kita duk kira expired rotek. Allah maha, rotek mati. Kan, rotek mati. Kita duk kira tentang expired roti gardenia. Mak tak tengok tarikh kan, marah kat bini. Bini pergi ambil roti nak habis lah, nak expired dah. Dia kata mak expired, tak boleh makan. Duk expired. Tuan-tuan sedar tak? Kita akan sampai satu hari expired lah kita. Kita duk bilang tarikh ni, akan ada satu hari di mana kita akan tak ada. Orang Kedah ni bagus. Orang Kedah ni, dia kalau mati, dia tak kata mati. Dia kata tak ada lah. Dia main habak kata imam, tu imam Pak Mat kita tak ada lah. Kan? Itu orang Kedah. Saya tak dengar orang Selangor cakap kena. Tapi orang Kedah, dia cara adab sopan dia, kalau mati ni, orang baik, dia akan kata tak ada lah. Tu imam pun kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak simpan pukul berapa? Tengok tu adab. Adab.
simpan. Orang Kedah ni satu-satunya bangsa yang simpan mayat. Tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Sini kata lagu tu, simpan ke berapa? Orang ni nak simpan ke berapa? Allahu Akbar. Tu orang Kedah punya ayat. Tapi kalau orang tu jenis jahat, orang Kedah dia ada ayat dia agak. Mampu ke Allah bila? Mampu ke Allah dah. Cik Imam duk curi kasut Cik Imam. Mampu ke Allah bila? Mampu ke Allah bila? Saya duk dengar orang tua duk cakap. Betul tak tuan-tuan? Lepas tu Cik Imam kata, mampu lah. Nak kambuh ke apa? Kambuh tuan-tuan. Hak tu tanda jahat Allah. Orang jahat dia kata kambuh, dia tak kata simpan. Tapi tuan-tuan, sampai satu masa kita akan balik ke akhirat. Kita duk bilang tarikh ni, Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala peringat kat kita ni. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ini pasti akan ada kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa dia akan mati dengan tidak lambat satu saat dan tidak cepat satu saat. Mati tuan-tuan. Sampai masa kiok, orang kata kiok tuan-tuan. Sampai masa habis, malaikat akan cabut nyawa. Kadang-kadang mati itu nak buat sabitnya. Anak nakan dia mai. Anak nakan tu kena COVID tak pasal. Orang nak buat sabit, ada kes di Kelantan. Di Kelantan ni, anak nakan ni dengar pak nakan tak apa sihat, pilah ziarah. Ziarah tu salam-salam balik, elok. Orang tua ni elok. Anak nakan dia balik, dia patah telefon duk ke lorat. Ni pun satu istilah orang Kedah. Hang balik pak nakan hang lorat, penat lain macam. Pi cek kena COVID. Allahu Akbar, kena COVID. Rupanya anak nakan dia ni pembawa COVID. Kata Kementerian Kesihatan ni ada cerita. Dia pergi ziarah niat baik, tapi sebab dia tak sedap dia pembawa COVID, pak nakan dia duk salam peluk cium tu lekat. Pak nakan dia duk lelah, dia okey ya. Sampailah tak kena. Tuan-tuan, picek doktor tak apa kan. Tapi pelik, pak nakan dia, mak nakan dia kena. Pak nakan dia mati. Di Kelantan cerita itu kan. Allahu Akbar. Sebenarnya walaupun nak habaq mati pasal COVID, tapi pasal idza jaa ajaluha. Bila sampai masa mati. Yang kawan ni pun teringat sangat pak nakan nak balik pergi peluk. Kan? Teringat sangat. Duk cek doktor tak ada apa. Kan? Nak jadi sabit lelah kan. Ada orang yang tak ada kena COVID, tak ada apa. Dia mengantuk bawa kereta. Nak balik tengok mak sini mengantuk sampai Penang mati. Ada kan? Ada yang tak mengantuk. Orang mengantuk pula dia apa? Dia okey, dia bawa kereta cek apa ambil kopi jantan apa semua bawa kereta elok aja, break elok semua elok. Tapi orang mengantuk di belah dia pula. Kan? Saya hari itu tuan-tuan sekali, Allah nak melihara, saya balik ceramah pukul 12 malam. Dengan anak saya bawa. Duduk dalam keadaan kita pun penat gaklah balik ceramah jauh. Tiba-tiba saya tengok depan saya tu ada 2 biji kereta. Satu kereta ni orang bawa elok. Hak satu tu duk nampak wang win dah. Saya kata kat anak, ni lain macam orang ni kan. Kita kena slow ni kan. Kita duk tengok. Tuntut dia kena pong dia belah kereta belah ni. Berguling tu kan. Kita duk ikut belakang ni. Allahu Akbar kan. Sebab kita duk peringat slow. Berguling kereta sampai tengah. Itu dia kata tak tahu mati ke tak, Allahu a'lam. Tapi nak cerita mati ni dia kena mati. Cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni buat tak persediaan untuk mati. Kita ni umur yang Allah bagi kat kita ni kita reti tak guna. Tuan-tuan, kebanyakan manusia balik. Allah sebut di dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia ni kebanyakannya berada dalam rugi. Hari-hari yang berlalu ni orang ramai rugi. Orang kaya rugi, orang miskin pun rugi.
Yang kata orang kaya aja rugi. Orang miskin bersiapa rugi. Tentang ingat ada tak main masjid ni kaya kan? Kadang-kadang papa kedana, masjid pun tak kena. Kadang-kadang papa kedana, Quran tak reti baca. Kadang-kadang papa kedana, tuan-tuan, mayang pun tak ada. Ada yang kaya kalut. Oh, dia kata saya bisnes banyak. Saya banyak ni bisyarat ni. Kalut. Hak miskin ni, saya tak ada duit nak pergi tak payah. Ada tak tuan-tuan? Allah kata, orang ni ramai yang berada dalam kerugian. Siapa yang tak rugi? Illal ladzina amanu. Yang tak rugi orang beriman. Yang betul-betul beriman. Wa amilus solihat. Dia habiskan masa dia buat amal soleh. Beramal soleh. Soleh ni maknanya hak dia buat tu benda baik belaka. Semayang soleh, puasa soleh, zakat soleh, haji soleh, umrah soleh, baca Quran soleh, kan? Tolong orang soleh, cakap benda baik soleh. Makna hak dia buat tu wa amilus solihat. Dia buat ni benda baik belaka. Allahu akbar. Wa tawasau bil haq, pesan dengan kebenaran. Tengok bini tak pakai tudung, dia tegur mak hang pakailah tudung, berdosa. Tengok anak dia keluar tu makeup, jangan cik oi, berdosa, pok tanggung, hang tanggung, pok tanggung, tegur anak. Cucu balik mai ni, oh pakai selok pendek, duk kayuh gerek pi mai. Jangan cik oi, berdosa. Pi pakailah tutup aurat. Sampai cucu kata tak mau balik rumah tak wan. Semua salah. Oh kan. Ada tak orang tak tegur. Nak tegur depa tak balik ustaz. Menantu rambut karan. Rambut macam hantu mak limau menantu dia. Dia balik. Awak tak tegur. Nak tegur bini orang. Kan. Bini orang tu bini anak kita, menantu kita. Aku nak hambak zat kat hang. Tegur anak lu. Bini hang tu dia buka aurat, hang tanggung dosa. Tengok anak, abang pelan-pelan. Saya ambil ceramah depan anak cucu. Kan? Cakap seorang-seorang. Bila serempak dengan menantu kita dapat minum main pok nak abang saya. Dan hang duk buka aurat tu, hang berdosa. Laki hang pun berdosa. Hang ni aku tengok segak. Hang ni kalau pakai tudung Allahu Akbar cud. Kalau ni lofa. Bodek lagi tuan-tuan kan. Allah, awak pok nampak segak sangat kalau hang pakai tudung. Hang tengok dah, pakai tudung lagi segak, lagi berkat. Tak apa kan? Tengok elok tuan-tuan. Wa tawassaw bil haq, pesan dengan kebenaran. Ni sama-sama kita, kawan-kawan kita ni. Ada kawan kita tak nak main masjid, tak nak main surah, tak nak main mengaji. Kita pergi jumpa dah. Bang Ali nak cakap pun salah, tak cakap pun salah. Jumpa ni. Tapi nak kena tegur Bang Ali ni kawan saya. Kan? Kita kawan baik sejak daripada kecil Bang Ali. Bang Ali, jom kita pergi masjid. Tak nak tengok Bang Ali pergi masjid. Kan? Tegur tuan-tuan kan. Pesan dengan kebenaran. Tapi tegur elok lah. Jangan tegur khalayak ramai. Jangan condemn tengah-tengah orang. Jangan dedah keaiban di khalayak ramai. Kadang-kadang ada kawan kita tak nak main masjid. Malam tu kok mana dia main. Ada kenuri pulut royan. Dia main. Kawan ni perli. Bau pulut royan setaman main. Dia perli. Kawan tu tobat tak main dah lepas tu. Allahu Akbar. Ada yang lagi teruk. Kawan tu main dia ada apa? Hang ada lagi ya? Aku ingat hang mampu ya? Astagfirullahaladzim. Saya dengar sendiri tuan-tuan. Ni ayat ni saya dengar sendiri. Pergi satu masjid. AJK masjid kata kepada orang yang main. Saya kata astagfirullahalazim. Dia kata ustaz, relax lah. Ni kawan baik saya menatang ni kata apa pun tak apa dia. Kawan baik. Tak kalah ayat kawan baik menatang. Astagfirullahalazim. Aku ingat hang mampu lah. Hang ada lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak orang cakap gitu? Ada tuan-tuan. Saya yang terkejut. Astagfirullahalazim. Kan? Macam-macam tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Melaka. Orang Melaka ni, di kawan baik dia kata lahaba. Hawa unggau. Allah Akbar unggau kan. Tu hawa. Rupanya Ustaz Zahzan orang Melaka. Kan? Ustaz Zahzan kabur. Dia kata bukan maki. Orang Melaka ni
cakap Hawa tu kan maki dia tu. Oh, orang Ustaz Zahzan. Hawa tu orang Melaka dia cakap orang putih, how are you? Oh, dia cakap laju Hawa. Oh, kata dia Hawa. Lepas tu lah habau cakap Arab kata dia. Cakap Arab, la khabar, lama tak dengar berita. La khabar, tapi dia cakap gaya Melaka, la habau. Oh kan, la khabar jadi la habau. Sungguh gedak, wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni tuan-tuan kena pesan dengan kebenaran. Tak kira ke anak, bini, kawan, rakan, pesan. Tegur menegur kan. Ad-dinun nasihah. Nabi kata agama itu nasihat, menasihati. Sama-sama kita ni. Dan kita apa balik tuan-tuan kan. Balik kita ni. Umur berapa dah? 60, 70. Balik kita ni. Tuan-tuan pernah reunion. Selalu kan reunion. Reunion ni tuan-tuan kita dah sedap berapa puluh kali dah reunion. Tapi menu atau acara reunion lebih kurang. Masa kita mula-mula berhimpun dulu tengah muda tu, soalan pertama, kerja apa lah? Soalan pertama, lama tak jumpa kawan. Duk kerja mana? Kerja apa? Oh, jadi cikgu biasa ke? Oh ni, siapa? Itu ayat pertama, tahun pertama berhimpun. Tahun kedua berhimpun, pakai kereta apa lah ni? Tanya pakai kereta apa? Lepas tu nikah dengan siapa? Kan? Nikah dengan siapa? Tu soalan biasa kan? Lepas 3-4 tahun, anak berapa lah? Anak lelaki berapa, perempuan berapa? 5-6 tahun duk tanya anak boleh masuk universiti ke tak? Anak dapat apa? Sembang ke anak kan? Jarang orang jumpa bini berapa dah. Itu jarang. Sebab semua mai tu reunion takut bini belakang. Dia jarang sembang. Entah berapa dah? Anak baru 2, ente 3. Oh kan? Jarang kan? Biasa sembang dekat anak kan? Ada. Memang ada. Tapi jarang orang sembang. Tapi bila mai agak tua, dia sembang. Macam mana ada lagi? Tu ayat reunion tuan-tuan kan. Allah, tak boleh makan manis ni, tak boleh makan ni. Tak boleh makan lagi kah? Anak kecil mana? Tak kecil mana? Anak kecil orang. Oh dia Allahu akbar. Anak dia kata anak kecil mana? Tak ada, tapi dah orang tinggi. Duk sembang jenis-jenis penyakit. Kan? Lepas tu sembang petua. Entah ketum minum ketum. Anak minum ketum. Dia dah tu dia. Entah minum apa? Ni tokak ni lah. Ni tokak semambu. Duk cerita tuan-tuan. Ni orang reunion. Saya kadang-kadang duk tengok kawan-kawan reunion ni petua macam-macam. Oh kan. Dia tertera lah memang ni. Mata kelabu. Oh kan. Ni ayat ni untuk mata kelabu. Ni ayat ni untuk ni. Seronok tengok kawan-kawan reunion. Pakat cerita penyakit masing-masing. Agak-agak tuan-tuan, tahun depan nak sembang pergi tak? Mai pula sembang, kawan kita buat korang tu tahun ni. Tak ada agak. Ni, yang tak mai ni tak ada agak. Tu duduk sembang tu tuan-tuan. Kalau tambah umur lagi, reunion yang keberapa tu, dia akan mai soalan lain pula. Siapa dia tu tak apa pasal. Tu reunion orang tua. Nampak? Tengok, teropong. Siapa dia tu ni? Ni bukan baru tahun lepas reunion tahun ni tanya nama apa lu tak ingat. Allahu akbar. Itulah kita kan. Lain kali reunion kawan-kawan duk tanya mati kalau kawan kita tu sakit apa. Allahu akbar tuan-tuan. Itulah sebelum kita reunion di alam barzakh. Kita akan reunion semula nu di padang mahsyar besok tuan-tuan. Ingat kita ada reunion padang mahsyar. Yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Nabi kata akhirat besok di padang mahsyar manusia akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang dia suka, yang dia sayang. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu kita kena pesan ad-dinun nasihah, pesan nasihat, menasihati, wa tawassaw bil haq, pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan pesan dengan kesabaran. Ni kita duk main masjid ni tuan-tuan. Ada setengah orang main masjid dia duk sakit, duk pengaduhan. Tetap pesan kat dia sabar. Allah ujian. Ada yang main tu bini sakit, ada yang main laki sakit, ada yang main sakit hati. Oh, sakit hati mana tuan-tuan? Main duk bengkak dengan orang ni, bengkak ni sabar. Jiran aku tak boleh dia kata.
Belah kucing, berak rumah aku. Sabar. Kan? Sebab tu Allah suruh kita pesan dengan sabar ni. Sabar menghadapi cubaan. Sabar dengan penyakit. Ada orang dengan bini seorang pun tak tahan. Dia hidup dengan Tuhan. Ada kawan saya. Lepas isyak dia abang, ustaz boleh tunggu ustaz tak? Boleh. Tunggu ustaz nak. Duduk atas tangga masjid tu. Ustaz, saya menikah 2. Ya. Dulu bini saya hak nombor 1 buat kelaku. Oh, dia berbual, dia tu, dia ni. Bila dia tahu saya menikah 2 ni, dia buat perangai macam-macam. Lepas saya menikah 2 ni ustaz, bini hak pertama tu habis kelaku elok lah. Bini nombor 2 pula buat kelaku. Duk pening tu. Duk abang kat kita kan. Kita jadi kaunselor lah kan. Duk kat tangga masjid ni. Tuan-tuan. Allah Akbar. Tu mereka kata mereka nak buat lawak. Mereka nak buat lawak. Kalau nak duduk masjid lama-lama, menikah 3. Tak balik rumah pakai duduk dalam masjid. Allahu Akbar. Mereka nak buat lawak. Kawan ni kata ustaz, nak buat gua nak azab. Bini nombor 2 dia buat kelaku lah ni. Macam-macam dia buat. Saya kata kat dia, hang pernah ada anak kan? Anak sulung dengan anak nombor 2. Ada perangai beza tak? Dia tak ada perangai beza. Bila boleh adik, mula-mula sulung tu dia manja. Bila boleh adik, dia buat perangai. Kan? Dia buat perangai macam apa? Duk berabuk kasih dengan adik kan? Lepas tu boleh. Anak nombor 3, hak sulung tak ada perangai dah. Nombor 2 pula buat perangai. Saya kata macam tu bini hang. Bini hang tu sebab dia duk rasa dia bini bongsu, dia buat perangai. Duk merangik ke tu merangik ni. Cuba hang tukar dia jadi Kak Ngoh pula. Pi bongsu sehari. Jadi dia okey. Saja. Oh dia kata kalau gitu kau ustaz. Kalau gitu. Tapi tu penyelesaian. Saya kata gini, aku nak abang kat hang. Aku menikah seorang, bini seorang, aku sabar cara seorang. Hang nikah 2, kena sabar cara 2. Double. Hang tak boleh sabar cara aku. Pesan. Kan? Tetap pesan kena. Pesan-pesan. Kalau bini seorang hang kena sabar. Limit dia takat ni. 2 lagi kena upgrade top up sabar. Sabar. Anda kan? Kena cerdik. Kena buang perangai-perangai. Kena buang. Pasal hang nikah 2. Hang yang terbiang. Hang yang cari. Hang kena sabar 2 kali ganda. Hang buang 3 kali ganda. Kan? Saya agak dia sabar. Anak ramai ni sabar. Saya kadang-kadang tuan-tuan, bila anak-anak di rumah ni amai, kadang-kadang berebut, kadang-kadang pelai, bini kita stres. Saya peluk bini. Saya kata sayang. Sayang tahu tak pasal apa? Allah bagi kat sayang anak ramai. Anak kita dengan dia lah kan. Tapi kita nak counseling bini ni. Pasal apa? Allah bagi kat sayang anak ramai. Tak tahu bang. Tak tahu. Ni abang nak habaq rahsia. Iaitu sayang yang Allah pilih kerana sayang ni perempuan yang sabar. Sabar ke saya? Allah pilih, ingat abang pilih kan? Ni kita dah boleh anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah yang pilih. Daripada rahim sayang ni Allah keluarkan zuriat keturunan Nabi Adam ramai pasal Allah pilih. Yo khabar. Ya. Ni bukan cobaan, ni betul-betul. Kan? Allah yang pilih, sabarlah kan. Anak ramai ni kalau kita seronok tuan-tuan. Dia gini, dia benda ni penerimaan. Ada orang pernah tanya saya, anak Ustaz tak kelai ke? Saya kata anak saya bukan robot. Anak patung boleh tak kelai? Anak patung boleh tak rayu? Anak orang robot lah. Rayu betul. Anak Nabi pun berkelai. Kan? Anak Nabi tu Yaqub alaihissalam kelai. Kan? Menunjukkan manusia itulah watak dia. Tapi kita kena sabar. Sabar nak besarkan anak, sabar tuan-tuan, nak cari makan, nak didik anak. Wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, itulah orang yang berjaya. Dengan umur tak sia-sia. Tapi tuan-tuan, pasal apa kita ni umur kita berlalu, kita duduk lagu turak. Orang Kedah kata pimai tamtu. Pasal apa? Tuan-tuan, ulama sebut masalah utama kita ni yang kita tak boleh berubah ni pasal kita tak tahu matlamat kehidupan. Kita tak tahu halal tuju kita. Kita hidup ni pakai one win gitu ya, tak tahu pasal.
Tuan-tuan, kita orang Islam kena ingat dunia ni ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang kepada akhirat. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam nak tuai hasil di akhirat. Dunia ni jambatan nak sampai ke akhirat. Dunia ni tempat kita tuai pahala. Cari banyak-banyak nak pergi beli nur syurga di hari akhirat. Tuan-tuan, Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Ini Allah sebut. Kita ni Allah bagi jadi supaya kita mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu tujuan matlamat kita dihidupkan di atas muka bumi. Tapi kita kadang-kadang terikut dengan orang kafir. Tuan-tuan, Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuha. Qila al-yahuda wan nasara ya Rasulullah qala faman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita, kamu akan ikut jejak langkah orang-orang yang kafir ini sejengkai-sejengkai, seasta ikut sampai depa masuk lubang biawak pun hampa akan ikut. Sahabat Nabi kata, Yahudi Nasara ke ya Rasulullah? Nabi kata, siapa dia lagi kalau bukan depa? Tuan-tuan, orang kafir ni Allah sebut di dalam surah Muhammad ayat yang ke-12. Allah kata apa? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sadaqallahul azim. Allah kata orang kafir ni, dia duduk dalam dunia ni, dia nak seronok. Yatamatta'un, dia kira seronok. Batu orang kafir ni, tuan-tuan, dia kira parti. Dia buat birthday party, dia buat sambutan Christmas pun party buat. Party mabuk tadi, tuan-tuan kan. Oh, dia nak buat ni pertandingan ratu cantik, rantu tak cantik, buat macam-macam, tuan-tuan. Mabuk sebab bagi dia seronok. Dia nak buat gala tu, gala ni, tarian tu, tarian ni. Sebab hidup dia seronok. Dia kira, tak best. Dia kata tak seronok kalau tak menang lagi. Tak mabuk tak best. Sebab tu dia pula sangat nak mabuk. Dia marah sangat kat kita ni. Dia kata geng-geng Tok Lebay ni kira nak perharam mabuk. Kira nak perharam nari. Kira nak perharam ratu cantik. Oh, dia marah kat kita. Pasal hidup dia, matlamat hidup dia seronok. Tak best tak ada tadi. Kan? Tak best dia kata tak ada perempuan, tak ada menari. Mana best? Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Depa ni hidup nak makan. Wa yakulun. Dia kira nak makan. Batu depa ni kora pun dia makan. Bewak pun nak dia makan. Sampai bewak tengok depa lari. Tuan-tuan, bewak kata, "Hai, lain macam orang ni, bau bewak lari." Puak-puak ni tuan-tuan, kelawak dia makan. Kelawak dia makan. Allahu akbar. Tuan-tuan, dia makan tu dekat Wuhan, China tu. Dia ada tuan-tuan asal masa jadi COVID-19 ni. COVID-19 ni kuman dia, depa kata asam dia kelawak. Depa makan rebus kelawak tu apa semua dia berjangkit habis sampai jadi kena kat kita kan. Masalahnya macam-macam teori lah. Teori di Wuhan tu tuan-tuan, dia makan kedarah semua. Anjing pun dia makan. Anjing duduk jaga rumah dia, duduk salak, dia balik-balik dia tak lepak anjing, dia pergi katuk anjing. Katuk. Saya tengok depa ni makan anjing, dia ambil kayu katuk pula. Katuk kepala celuk. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan boleh tengok mereka makan. Allahu akbar. Sebab tu mereka teringin nak makan sobo-sobi. Kita ni orang Islam nak makan, tapi yang halal.
Halalan tayyiban mubarakah. Orang Islam bukan tak teringin nak makan, tapi batasan dia halal dan haram tu kita kena ingat. Kita kena tahu. Ni lah ni duk isu ni, daging kangaroo boleh makan tak tuan-tuan? Kangaroo, ya. Kangaroo ni saya tengok fatwa-fatwa ulama, banyak ulama buat keluar fatwa dah. Halal, harus kita boleh makan. Kangaroo ni dia bukan jenis siung, dia makan daun, ya. Tapi orang Australia tak apa suka makan. Jadi lah ni dia pergi tembak sebab kangaroo terlampau banyak. Kangaroo ni duk makan rumput banyak. Depa tembak, depa ambil tu, depa buat daging hantar mai negara kita. Jadi isu kan tuan-tuan. Tu sup ekor tuan-tuan. Depa dak jual sup ekor tu. Saya baca tadi, banyak sup ekor tu depa buat sup ekor kangaroo. Kita duk ingatkan sup ekor lembu kan. Boleh makan tuan-tuan kan. Kalau yang sembelih tu orang Islam, boleh makan. Nak ceritanya kita makan ni hak benda halal tuan-tuan kan. Tapi cara orang Islam sembelih tuan-tuan, ni isu yang terkini ni kan, macam-macam wallahu alam tuan-tuan. Tapi orang kafir dia kira nak makan kita dah, kita nak makan yang halalan. Duit rasuah tak makan kita, duit riba tak makan kita, natang babi yang ada unsur babi tak makan kita, natang yang Allah haramkan tak makan kita. Itu beza antara orang Islam dengan orang yang kafir. Allah kata yakuluna kama takulul an'am. Depa ni makan minum macam mana binatang-binatang ternak. Kambing, kebau, kambing, lembu ni makin tidur kira nak makan. Tuan-tuan pernah jumpa kambing makin tidur 7 surau? Mana kambing? Mayang tu. Ada tuan-tuan. Ayam haduk kukuk pagi-pagi gerak kita makin tu pun. Dia kukuk tapi dia tak main surau pasal dia ayam. Tuan-tuan dia gerak tuan dia, oh manggil kan. Dia kukuk tu kokek dia kan. Dia suruh tuan dia mangkit, tuan dia tak mangkit. Patut sembelih tuan, jangan sembelih ayam. Tuan kan, tuan balok dia tak mau mangkit. Ayam tu cerah-cerah, dia tak tuju pergi baca Quran. Pernah dengar ayam berzikir kan? Dah, ayam pergi cari makan, pergi kai sana, kai sini kan ayam. Ayam dia pergi kai cari sebab hidup dia binatang. Allah bagi dia ni, suruh dia makan supaya dia dimakan. Tuan-tuan, binatang. Orang kafir, depa ni falsafah hidup dia cari makan. Halal haram belakang kira. Dia dah ada orang yang lagi teruk tuan-tuan. Kalau binatang ni dia makit kira nak makan ni. Kita makit-makit, ada ke orang yang makit dia cari makan juga? Dia tanya, "Mu'ah, hari ni nak makan apa?" Itu biasa tuan-tuan, pertanyaan biasa. Mu'ah, hari ni makan apa? Nasi lemak. Esok makan apa pula? Dia tanya, nak makan apa kan? Ayam dia tak tanya lah. Ada makan. Beza ayam dengan kita tuan-tuan. Ada tak ayam tanya bini dia? Begini nak makan apa? Mau ayam boleh? Dedak lah. Pok hang pikir lah berapa pokok apa jumpa makan kan? Ayam dia tak tanya nak makan apa. Kita tanya, Mu'ah nak makan apa? Cucuk ke? Nak makan roti canai ke? Kita. Ada lagi orang teruk pada ayam. Dia makit-makit, dia tanya bini dia, hari ni kita nak makan siapa? Kita nak makan siapa ni? Tuan-tuan, makan siapa? Dia makit-makit, dia duk fikir, nak scammer siapa? Nak tipu siapa? Nak kena siapa? Tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat panggilan telefon. Ini peringatan terakhir dari lembaga asil dalam negeri. Allahu Akbar. Ini amalan dari pejabat Polis Diraja Malaysia. Cina belek tuan-tuan. Dia telefon. Anda kena masukkan bayaran. Tu dia tuan-tuan. Hak tu hak belek Cina kita cap. Hak cakap Melayu. Hak scammer cakap Melayu clear. Ini encik apa sekian-sekian saya daripada ibu pejabat polis. Mungkin aman. Kawan saya tuan-tuan, dia cerdik, dia rakam. Lepas tu dia duduk layan. Saya gelak kat dia kata dia duduk rakam. Bukit aman. Bagaimana? Saya pun bukit aman juga. Satu pejabat kita ni. Kau betul letak. Dia buat gempak tu. Bukit aman. Sama-sama bukit aman ni. Saya bukit aman juga. Bagi apa? Saya bagian cegah jenayah ni. Tak terus. Allahu Akbar. Ada orang dia layan kan. Itu kawan saya tu dia duduk layan. Saya kata hampa scammer apa-apa layan.
Tapi pok-pok ni makit-makit dia kira nak makan sabah. Siapa dia yang dia boleh perkena? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, sebab tu orang macam ni dia tak boleh berubah. Tahun berlalu dia duk perangai sama. Sebab dia tak tahu apakah tujuan dan matlamat dia hidup. Dia kira boleh kaya sudah, boleh pakai kereta sudah, ya, dia kata boleh seronok sudah. Sebab tu tuan-tuan, banyak manusia bila dia mati dia menyesal. Nak mati dia menyesal. Pasal dia lara. Dia sia-siakan kehidupan yang Allah bagi kat dia. Dia sia-sia. Tuan-tuan, cuba tengok. Ramai orang yang bila nak mati besok, dia kata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Tuan-tuan, manusia ni bila nak mati, dia akan minta dengan Allah untuk tunda. Ya Allah, boleh tak tangguh barang seketika ajal aku? Ya Allah, boleh tak aku ni nak mati, tapi aku nak tangguh barang seketika. Sebab apa? Aku nak pergi sedekah. Sebab apa? Aku nak jadi orang soleh. Wa akum minas salihin. Tapi tak boleh buat apa dah. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan tunda ajal dia. Bila sampai masa, malaikat main cabutlah. Tuan-tuan, habis nyawa kita. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, orang Islam dia sedar hakikat kematian, tarikh mati dia sedar. Dan dia tidak halaba kepada kehidupan seperti mana orang Yahudi dan orang Nasara. Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 96 kisah orang Yahudi, orang musyrikin. Apa watak dia? Allah kata, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Allah kata, kamu akan mendapati orang Yahudi ni, wahai Muhammad, orang yang paling tamak kepada kehidupan. Tanya orang Yahudi ni, dia tak mau mati. Begitu juga orang yang syirik kepada Allah, dia pun takut sangat kepada mati. Kita tuan-tuan, kita takut juga nak mati? Takut. Tapi kita sedar kita akan mati. Kita ada prepare. Kan? Kita buat persediaan. Kita ni tiap hari duk insaf ni. Kita akan sampai. Orang Islam ni dia insaf. Kan? Tambah-tambah kalau kita ni tanda-tanda nak mati tu banyak dekat kita. Kan? Biasanya orang nak mati ada berapa tanda? Tanda orang nak mati biasanya lah sakit kan, dia awak tak tahu, aku rasa pelik ni, aku rasa semput ni, aku rasa tak larat sangat ni, aku rasa sayu. Itu tanda-tanda, itu tanda dalaman, sayu sangat, rasa lain macam sangat kan, dia rasa ni orang panggil buang tabiat. Ada tanda luaran, mata duk kuih kabur, uban duk kuih banyak terabur, kulit pun duk kuih kendor-kendor kan. Pagi salah makan, derak terabur sakit perut kan, derak terabur, Allahu akbar. Tulang belakang duk kuih duk melentur, makan keras tak boleh dah, duk kena makan bubur kan. Kalau dengar ceramah tak boleh lama, mestilah tertidur. Silap-silap ustaz tak ada ambil, saya berdengkok dia kan. Itu tanda-tanda kita duk kuih tua, duk tunggu masa nak masuk kubur kan. Kita tak larat lah kan. Itu tanda-tanda luaran yang ada kepada kita. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, Allah sebut orang musyrikin ini, kata Allah, hey Muhammad, depa ni adalah orang yang paling nak umur panjang. Kalau boleh nak berapa tahun? Alfasanah. Alfasanah. Depa nak 1000 tahun.
Cuba malam ni malaikat main sebih. Bagi borang. Top up umur. Dan malaikat main bagi borang top up umur. Sila nyatakan permintaan untuk tambah umur. Tuan-tuan nak isi berapa? Sila tanda umur pilihan anda 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tuan-tuan nak isi yang mana? Pening tuan-tuan. Saya duk tengok orang umur 90 lebih nyanyuk bersepah. Jangan kata umur 90. Kita lah ni umur saya baru 56. Kadang-kadang bini duk gelak. Pasal cari telefon tak jumpa. Kan? Kita tak mana tu tadi. Di sekolah tu tuan-tuan. Di sekolah. Kami duk gelak sama-sama kawan. Saya kata nasib baiklah kerajaan bagi pencen 60. Orang yang nak bagi pencen 65 ni orang ni tak tahu halak ni. Sebab kawan-kawan tu masuk taklimat ni sama-sama. Saat ni keluar taklimat dia tak macam mana tu nak buat ni tadi taklimat tadi. Masuk sama-sama. Keluar tak ingat lah. Tu cikgu tuan-tuan. Tu cikgu. Benda yang bagi budak-budak Allah cincas. Budak-budak kan. Kita nak buat laptop ni tuan-tuan. Orang tua. Duk tekan sana tekan itu ramai cikgu yang nak kerja buat. Nak online sana online sini. Tuan-tuan pening. Bagi orang tua mengadap laptop ni sengsara kan. Budak-budak dia suka sangat kan. Allahu akbar. Tu contoh. Pasal apa? Tadi orang bagi taklimat buat ni keluar. Macam mana tu tadi tak ingat dah tekan mana satu dulu. Umur cikgu berapa? 59. Nasib baik tahun depan pension. Kalau 65 ni, hak bentang 67, hak bentang untuk 67, hak duk dengar 61, 62, 63, pakai dak. Macam orang duk buat kursus jenazah tuan-tuan kan. Ada kursus jenazah. Hak duk main ceramah tu pun bakal jenazah. Hak duk dengar pun bakal jenazah. Tuan-tuan. Kadang-kadang orang masjid pun tak cerdik kan. Dia buat kursus mandi jenazah, dia panggil bakal jenazah main hadir kursus. Patutnya untuk anak-anak bakal jenazah. Kan? Ada sekarang masjid tu saya duduk parti. Saya dulu kaji kan bagi kursus jenazah ni. Kursus pengurusan jenazah. Yang kita tengok yang mai tu, saya muda lah kan. Hak mai tu, tok siap, tok ni semua bakal jenazah mereka. Takkan nak mandi sendiri. Anak lah kena hantar mai. Ada setengah kursus tu hak bagi kursus pun 65. Kita kain kena koyak ni. Hak dengar kain lagu mana pula. Allah koyak apa? Sudah bagus. Nak tanya, jadi kain tu koyak kan gunting. Dia tanya balik lupa. Tu tak jadi nazar lagi. Allahu akbar. Bukan nak gelak kat orang, tapi itulah kita hakikatnya. Lepas tu tuan-tuan nak buat kursus pengurusan jenazah, tuan-tuan jangan hadir. Tuan-tuan suruh anak tuan-tuan hadir. Pok nak mati, hang mandikan. Tak tahu, pergi hadir kursus anak-anak bakal jenazah. Allahu akbar. Kita silap duk buat kursus kat bakal jenazah. Kita duk bayang, aku nak masuk dalam tu, aku nak juruh ke mana kan. Kita duk bayang kita kan. Biar anak-anak tahu bila pak mati juruh kau ni. Allahu akbar. Sampai ibu tahu pak ni minta kepada Allah untuk topak. Tapi Allah bagi tahu, wa ma huwa bi muzahzihi minal azabi ayyu amma. Umur depa panjang terang mana pun tak akan melepaskan diri mereka daripada azab Allah. Ni yang nak kata orang ni, umur berapa puluh tahun pun bagilah sama je kalau hidup dia kafir. Bagilah sama je kalau hidup dia tidak beriman. Panjang terang mana sama. 90 tahun ke 100 tahun kan, dia tak main masjid sama. Dia tak baca Quran sama. Tuan-tuan, kita orang beriman, dia beza dengan orang yang kafir. Tuan-tuan, ada satu hari seorang sahabat Nabi, nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, man ahsanun nas?" Ya Rasulullah, siapa dia orang yang paling baik? Ahsan. Siapa orang paling baik? Maka jawab Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umur dia bertambah, panjang umur, amalan dia pun duk baik.
Kan? Tahun lepas tak apa nampak sangat dekat surah. Tapi kue tambah setahun nampak lekat 5 waktu. Kue tambah umur, kue dekat masjid surah. Tapi tuan-tuan jangan kata saya lepas pencen insya-Allah Ustaz, saya nak dekat. Jangan, tak tentu pergi pencen tuan-tuan. Kawan saya ramai. Seminggu lagi nak pencen, tuan-tuan masuk ICU. Ada? Sekolah saya ada soal. Seminggu lagi nak pencen, masuk ICU. Tuan-tuan, 2-3 hari sebelum tarikh dia pencen betul, dia kembali ke rahmatullah. Tak ada pencen tuan-tuan. Tapi dia orang baik lah. Ni cerita orang baik. Ada setengah orang kita ni, saya kalau pencen nak pergi duduk pondok Ustaz. Saya tak setuju tuan-tuan pindah pergi duduk pondok lepas pencen ni. Orang tak biasa pergi masjid, lepas pencen dia pergi canguk dia macam tu tuan-tuan. Dia tengok semua dia tak biasa kan. So tuan-tuan duduk di surau ni biasakan daripada muda kan. Biasa daripada muda. Kita lah tak gaduh pergi pondok lah. Surau ada duduk kat rumah kita, makmur kan. Mengaji ada kat sini. Ni dah lepas pencen nak pergi duduk pondok. Pipi sama-sama geng hak macam dia agak. Pergi duduk canguk lepas tu, pergi duduk 2 minggu kelai ngah kan. Dia tak biasa. Ada pondok kawan saya di Kuala Selangor. Dia pergi duduk situ, dia kelai, tikam. Bertikam. Allahu Akbar, bertikam. Jadi ke polis main ambil saudara. Dia stres. Oh tak biasa tuan-tuan kan. Dia ada biasa tu. Orang in sana pagi start motor pergi duduk kurung lah pondok ni. Tak boleh saudara kan. Sebab tu kita kena biasa daripada awal. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang lagi panjang umur, lagi baik amalan dia. Dulu tak apa nak baca Quran. Lah ni kau tu, kau duk rajin baca Quran. Dulu ni tuan-tuan, kelai dengan Tok Imam, Tok Bilal. Lah duk kau baik dah. Kau baik, kau duk iktikaf, kau duk pandai wirid, kau duk ngaji. Tolak umruh kan. Tuan-tuan saya nak pesan kat tuan-tuan ni. Kita lah ni tuan-tuan, musim Covid ni, nak pergi Mekah tu pun tak boleh lah. Ni baru ni muzakarah 50 tahun kan? Pasal 50 tahun. Maknanya Arab Saudi, tuan-tuan umur 51 tak lebih. Saya bersedih, saya mutawif umur 56. Tahun ni pakai dak kalau ikut syarat tu kan. Allahu Akbar, sedih tuan-tuan. Biasa saya bulan 12 ada di Mekah. Biasa bulan 12 ada di Mekah. Lah duk kelak memori dalam Facebook. Gambar kita duk depan Kaabah, gambar kita duk depan Masjid Nabawi, gambar kita duk Taif, gambar dengan unta tuan-tuan kan. Duk keluar Allahu Akbar, tuan-tuan meleleh air mata tuan-tuan. Ni hak orang duk tangguh bersepah ni. Nanti lepas pencen umur 56 dapat duit pergi Mekah. Tiba-tiba Arab Saudi kata 50. Tengok terbelah. Sebab tu tuan-tuan lepas ni kalau Arab Saudi buka peluang balik pergi. Jangan duk tangguh. Jangan tunggu lama-lama. Nanti malaikat ambil nyawa. Tak ada nak pergi ke mana. Tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Ni kita duk tangguh. Nabi kata alakal musawwifun. Binasalah orang yang suka bertangguh. Orang suka tangguh ni binasa, rugilah. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW pesan ni. Nabi kata orang yang bertuah, yang paling baik, orang yang panjang umur, banyak amalan dia. Kau baik amalan dia. Lepas tu sahabat ni tanya, siapa pula man asyarrun nas? Siapa pula orang panggil hudud? Siapakah orang yang paling jahat? Orang yang paling buruk perangai dia? Siapa dia? Maka Nabi SAW pesan. Nabi kata man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umur dia panjang tapi perangai dia kuat buruk, amalan dia kuat teruk. Dulu duk main masjid lah, pencen rujuk terus. Dulu ada baca Quran, lah duk baca WhatsApp lah. Dulu ada duk main mengaji dengan Tok Imam, lah ada karaoke. Ada tuan-tuan di KL ni ada satu geng orang pencen yang lepas pencen depa kerja pergi kelab dangdut. Doa kan. Wartawan Mastika pergi tengok kelab dangdut ni orang tua. Orang tua. Tuan-tuan hak pencen duit banyak. Wartawan ni tanya kepada pak cik ni, awak pak cik duk main kelab dangdut ni tua pas pencen? Dia kata sihat. Main duk nari ni sihat. Pak cik ni
nak release tension, stress, pakcik mai sini. Ada GRO duk layan. Di rumah, bini dia panggil Tok Wan Hang. Tok Wan Hang kan? Dia panggil bini Tuan. Sampai situ abang. Allahu Akbar. Orang jantan ni berubah dia kena panggil abang juga. Tuan-tuan, baru dia syok. Tok jangan duk panggil Tok Wan Hang. Panggil abang sampai mati kan. Tuan-tuan, bini panggil apa? Tok Wan Hang. Kita jahat, kita duk ajak Tok Hang kan. Cuma kita panggil sayang sampai tua. Dia panggil abang lah kat kita. Sayang apa Tok Wan Hang panggil aku sayang, gigi pun tak ada tak. Sayang sampai ke tua kan. Dia panggil abang. Kita pun semangat lah sikit duduk rumah. Abang, mai makan nasi. Abang. Ni kata GRO tu panggil abang. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Ada setengah orang dia pi kedai makan, orang panggil pakcik dia tak masuk, dia keluar balik. Hari tu kawan saya punya gelak, kisah benar. Kawan ni dia muda saya. Masuk kedai makan, pakcik nak makan apa? Aku pakcik. Saya punya gelak. Kawan tu panggil pakcik, jom pergi kedai lain. Lah, pasal pakcik dia kata tak reti tengok orang. Kita orang panggil Tok Wan pun tak apa kan. Terima kasihlah saya peringat kita Tok Wan kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Baik, ni nak cerita ada orang tua huduh perangai. Masjid tak mau mai, mengaji tak mau mai. Tuan-tuan, duk kerja keling orang. Ini orang paling jahat. Sebab tu muslimin dan muslimat, mari kita ubah. Kita prepare untuk kehidupan akhirat kita. Jadi insyaAllah kita berhenti dekat tu, insyaAllah kita sambung lepas insya' sikit kan tuan-tuan. Ada online sikitlah kalau tuan-tuan ada kelapangan. Saya nak cerita lepas ni beberapa amalan yang pahala besar-besar, yang kita nak pulun. Kita kuetua ni ada amalan yang kita nak kena top up pahala kita. Ada beberapa amalan yang pahala dia besar. Kita tunggu lepas pusingan kedua insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.